Pembaharuan Raja Mongkut dibagikan kepada 3, yaitu politik, ekonomi, dan sosial. Dari segi politik, Raja Mongkut mengambil kira-kira 80 orang pegawai barat bagi membantu pentadbirannya, seperti Puan Ana Leonowens sebagai pendidik di istana. Beliau juga menyusun semula undang-undang yang sedia ada dengan menggunakan kepakaran pegawai Belgium dan Denmark. Selain itu, Major Jerini yang berbangsa Itali mengetuai maktab tentera bagi melatih kadet-kadet tentera, manakala seorang pegawai Prancis dilantik untuk menyusun angkatan perang dan seorang Amerika dalam perkhidmatan kastam dan mengetuai maktab diraja. Beliau juga telah memperbarui dasar luar Thailand dengan mengadakan beberapa perjanjian dengan kuasa-kuasa barat seperti perjanjian Boring pada tahun 1855 dengan Prancis, Amerika, dan lain-lain lagi. Dari segi ekonomi, selepas tahun 1850-an, Raja Mongkut telah mengadakan hubungan perdagangan dengan negara-negara barat seperti British, Amerika Serikat, Prancis, dan lain-lain, sekaligus menamatkan dasar pintu tertutup Siam. Beliau juga telah memperkenalkan sistem mata wang mengikut cara barat dan membina jalan raya yang menghubungkan bandar dengan kawasan yang berpotensi dari segi ekonomi. Selain itu, beliau juga membina tali air dan terusan untuk kepentingan sektor pertanian dan menghapuskan sistem buruh paksa kepada sistem buruh bergaji. Dari segi sosial, Raja Mongkut memberi tumpuan terhadap bidang pelajaran dengan menggalakkan penguasaan bahasa asing. Beliau juga telah menghapuskan adat meniarap di hadapan raja dalam kalangan orang asing dan mereka dibenarkan menyembah raja dengan cara sendiri. Selain itu, beliau juga telah berusaha menghapuskan sistem perhambaan dengan mengeluarkan undang-undang yang melarang penindasan atau penyiksaan ke atas hamba-hamba. Di samping itu, beliau juga menghadkan keistimewaan kaum bangsawan dengan mengamalkan dasar tidak mengganggu bangsa dan agama lain. Raja Chulalongkorn memiliki latar belakang kehidupan yang mendukung. Semasa kecil, Chulalongkorn sangat dekat dengan ayahnya yang mana dia sudah dibekali oleh ayahnya ilmu pengetahuan berkaitan sejarah, budaya dan ilmu untuk menjadi negarawan. Baginda mendapat pendidikan barat daripada Anna Leonowens serta Robert Minnan dan terpengaruh dengan idea Anna Leonowens yang menekankan pembaharuan yang lebih luas perlu dilaksanakan di Siam. Baginda dikenali oleh orang Siam sebagai Pra-Putra Chow Luan atau Buddha Diraja. Oleh sebab baginda terlalu muda, maka pentadbiran dipangku oleh Chow Phraya Menteri Sri Suryawangsa. Chulalongkorn mengambil kesempatan ini untuk mengadakan lawatan ke India, Myanmar,
Singapura dan Jawa bagi mempelajari sistem pentadbiran barat. Chulalongkorn mengambil alih pentadbiran daripada Chow Perdana Menteri Sri Surya Wangsa pada tahun 1873. Chulalongkorn memulakan pemerintahan dengan menghapuskan adat menundukkan kepala ke lantai semasa berhadapan dengan raja. Pemulihan dari segi sosial yang diperkenalkan oleh Chulalongkorn terutamanya penghapusan amalan hamba abdi yang bermula pada tahun 1874 dilaksanakan bagi menonjolkan Siam sebagai sebuah negara yang beradab dan bertamadun. Pemerintahan di peringkat wilayah juga dipulihkan. Siam dibahagikan kepada beberapa monton iaitu kawasan serta Muang yang merupakan bandar dan wilayah. Pemerintahan Chulalongkorn bermula dengan penubuhan dua badan baru untuk membantu baginda memerintah negeri dengan berkesan, iaitu Majlis Privy atau The Privy Council dan Majlis Kebangsaan juga dikenali sebagai The Council of State. Di ibu kota, Chulalongkorn memperkenalkan sistem kabinet dan sistem pentadbiran pemusatan yang dikenali sebagai sistem disertiban di wilayah dan dilancarkan pada tahun 1892. Satu lagi badan baru yang diperkenalkan oleh Chulalongkorn ialah Jabatan Pemeriksa Kira-kira Diraja ataupun Jabatan Audit bertujuan untuk memberhentikan amalan semua kutukan cukai yang dijalankan oleh Kunan untuk dihantar kepada Senabody Krom. Chulalongkorn memodernkan sistem politik Thai kepada sistem kerajaan berperlembagaan dengan mengubah suai sistem pentadbiran Eropah kepada keperluan Siam dan melancarkan sistem pemulihan pentadbiran yang cukup berkesan ke atas sejarah Siam. Chulalongkorn memperlihatkan minatnya dalam hal keteteraan. Dengan penubuhan regimen Mahathir Luang Widuana Diraja yang digunakan oleh Chulalongkorn sebagai tapak asas kuasa yang menyokong kedudukan politik baginda dan terlibat dalam proses perkembangan negara. Selain untuk menubuhkan pasukan pengawal keselamatan peribadi diraja, Chulalongkorn juga ingin memodernkan Angkatan Tentera Thai supaya cukup berkebolehan untuk mempertahankan negara.
Selangor memperkenalkan rancangan pemulihan dalam bidang pendidikan infrastruktur, pos, telekom, media massa dan sosial. Contohnya, pemulihan pos, telekom dan media massa diperlukan untuk membina sistem komunikasi yang pantas di antara ibu kota dan wilayah atau antara kerajaan di Bangkok dan wakil-wakil di luar negara. Manakala pemulihan infrastruktur dilancarkan untuk membina jalan-jalan yang strategik supaya Siam dapat mempertahankan dengan sikap dan pergerakan semua kawasannya di seluruh negara. Rancangan pemodenan baginda disebut oleh Raja Pahlaw sebagai revolusi menerbalikan bumi. Boleh dikatakan bahawa rancangan Chulalongkorn mempunyai banyak unsur baru dan memperlihatkan keberanian raja tersebut dalam percubaan memulihkan negaranya, tetapi kebanyakan daripada unsur baru itu merupakan aspek-aspek yang dapat ditemui dalam sistem pentadbiran penjajahan barat di Asia. Oleh itu, sukar untuk kita melihat rancangan itu sebagai satu revolusi.